Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi, hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita dalam tajuk kefahaman surah Al-Fatihah. Dan fokus kita hari ini ialah pada pengajaran surah Al-Fatihah. Anak-anak tolong buka buku teks muka surat 29, kita baca bersama-sama. Kemudian kita akan buat latihan pada buku aktiviti muka surat 27. Okey. Cuba lihat pada skrin yang ada di hadapan awak sekarang ni. Pengajaran surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Itu yang nombor satu. Okey, hak kandungan surah Al-Fatihah puji-pujian ni kat mana? Dekat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Itu puji-pujian. Jadi kandungan surah, kandungan ayat tersebut, pengajaran dia apa dia? Okey, tengok kat sebelah dia tu. Pengajaran, mulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Mulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Ayat yang pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 dan ayat 2 tu pengajaran dia, kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Basmalah ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tu singkatan dia kita sebut basmalah. Okey, yang kedua, sering mengucapkan Alhamdulillah. Pengajaran dia, kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Okey. Tengok yang nombor 2, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tu kandungan ayat. Maha Pemurah ni ayat mana? Ayatnya ialah Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, ayat tu pengajaran dia ialah berkasih sayang sesama makhluk. Berkasih sayang sesama makhluk. Jadi sifat Allah Ar-Rahman. Allah ni dia penyayang, pengasih kepada hambanya. Jadi kita juga hendaklah berkasih sayang sesama makhluk Allah. Bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga makhluk Allah yang lain. Contohnya binatang. Binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi kita kena kasih kepada mereka, walaupun bukan dari kalangan manusia. Binatang sekalipun kita hendaklah kasih. Kita kena sayang kepada binatang sebab mereka juga adalah makhluk Allah. Jadi kita kena sayanglah, walaupun jangan pula kita buat aniaya kepada mereka. Contohnya kepada kucing. Kita tidak bolehlah nak sepak kucing ataupun cederakan kucing, kerana itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, meraih pahala sebanyaknya. Okey, yang ketiga, iqrar mentauhidkan Allah. Kandungan ayat iqrar mentauhidkan Allah. Ayat mana ni? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayatnya. Ayat tersebut apa pengajarannya? Pengajaran yang ditulis di sini ialah yang pertama, yang mana hijau tu ya.
menunaikan solat. Pengajaran dia, kita kena tunaikan solat. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami sembah. Jadi apabila kita nak beramal dengan ayat tersebut, pengajarannya ialah kita hendaklah sentiasa menunaikan solat. Iyyaka na'budu, kami sembah, ya. Sembah. Jadi solat tu adalah cara bagi kita orang Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengajarannya ialah mohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi kita hendaklah mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mohon pertolongan selain daripada Allah. Kerana apa? Kerana ada manusia yang suka memohon pertolongan kepada makhluk lain selain Allah. Contohnya, dia memohon pertolongan kepada jin. Dia pergi berjumpa dengan bomoh supaya dapat membantu dia. Contohnya mencari barang yang hilang. Contoh itulah. Jadi kita hendaklah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jika berlaku sesuatu, kita solat hajat, mohon pertolongan Allah tunjukkan. Itu cara kita orang Islam. Yang keempat, doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Ayat mana ni doa diberikan hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Itu ayatnya. Tunjukkan kami jalan yang benar. Okey, pengajaran ayat tersebut apa dia? Tengok, dia tulis belajar agama. Macam mana kita nak dapat hidayah? Nak dapat hidayah, kita tidak boleh duduk saja-saja tunggu hidayah datang. Tidak. Kita hendaklah belajar. Khususnya belajar agama. Barulah hidayah itu akan datang kepada kita. Yang kedua, cara nak dapat hidayah macam mana? Bersahabat dengan rakan yang baik. Apabila kita punya rakan yang baik, rakan yang baik akan membawa kita ke jalan yang betul. Dia nasihat kita apabila kita buat salah. Dia tegur kita. Dan kita boleh tengok cara dia macam mana. Kalau dia selalu ke masjid, kita pun akan ikut dia ke masjid. Itu untungnya ataupun faedahnya mempunyai sahabat yang baik. Akhirnya kita juga ikut kebaikan yang dilakukan olehnya. Okey, itu antara pengajaran yang ditulis di dalam buku teks ini. Sebenarnya banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah ini. Kita tengok sedikit yang kat bawah dia tulis kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah. Yang pertama, mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Yang ketiga, membentuk akidah yang kukuh. Yang keempat, akhlak mulia diamalkan. Okey, itu saja penerangan Ustaz tentang pengajaran surah Al-Fatihah ini. Kemudian kita lihat pula pada buku aktiviti muka surat 27. Kita lihat di sini. Sebelah kanan dia tulis kandungan surah Al-Fatihah, sama yang kita baca tadi ya. Sebelah kiri pengajaran surah Al-Fatihah.
Jadi kamu perlu sesuaikan sahaja yang kanan dengan yang kiri. Okey, tengok yang kanan tu ada 3. 1, 2, 3. Puji-pujian kepada Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ikrar mentauhidkan Allah. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya satu jawapan sebelah kanan tu kita sesuaikan dengan 2 pengajaran di sebelah kiri. Jadi samalah sebagaimana yang kita baca pada buku teks tadi. Satu kandungan ayat tu ada 2 pengajaran. Jadi anak-anak pilih sahaja yang telah kita belajar tadi, puji-pujian kepada Allah tadi, apa dia pengajaran dia. Cuba lihat balik berpandukan buku teks muka surat 29. Okey, saya rasa sudah jelas apa yang Ustaz terangkan dan juga cara-cara untuk menjawab pada muka surat 29 buku aktiviti ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat faham dan dapat buat latihan pada buku aktiviti ini, seterusnya dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.